Tapi saya nak mula dengan satu mimpi juga. Mungkin ada pengajaran untuk kita kot. Dan kepada saya, ni yang paling baru. Hari Khamis, malam Jumaat, minggu sudah. Ya, tengah malam saya mimpi ada beberapa orang membawa suatu kotak box kepada saya, macam nak bagi dekat saya kotak itu, tapi dia tak sebut. Datang jumpa dengan saya, dia buka kotak itu. Saya tengok dalam kotak itu ada satu biji permata. Tapi permata itu bukan permata biasa. Dia batu, dia panjang. Dia panjang, dalamnya ada tulisan, warnanya kemerah, keperang-perangan. Tapi kami semua setuju batu itu amat tinggi nilai harga dia dan tidak boleh dibeli, tak boleh dijual. Tapi macam nak beri kepada saya pegang. Amat cantik. Saya nak baca yang dalam tu, tapi batu ini batu permata, cincin, tapi kenapa dia panjang? Dalamnya itu di antara perkataan Allah, perkataan Muhammad, saya tak pasti, tapi saya lebih kuat mengatakan perkataan Muhammad dalam itu. Kata orang itu, kamu pegang, kamu cium dia. Saya pegang dan saya kata saya tidak boleh memiliki benda yang semahal ini dan seunik ini dan sebaik ini. Kata dia, memang kamu tidak boleh simpan, kamu hanya boleh pegang dan boleh cium sahaja, dan kami kena ambil balik pergi letak tempat simpanan dia yang kekal. Maka dibawa, saya jaga. Tapi begitu melekat dalam kepala, ini ada benda berharga, bukan untuk diberi tapi dipegang, untuk dicium, disayang. Dan orang tak ambil balik dalam kotak yang begitu cantik, begitu indah. Apa makna dia? Sebab kita faham dalam kehidupan ini, Nabi pernah sebut, la yabqa minal nubuwwati illa al-mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat ya Rasulullah? Qala ar-ru'ya as-sadiqah. Tidak tinggal daripada kenabian. Nabi sudah habis, wafat Muhammad, Nabi Rasul sudah habis. Takkan ada Nabi dah. Tapi ada lagi sedikit baki dari nubuwah itu. Apa dia? Mubasyirat. Sahabat tanya, wa mal mubasyirat ya Rasulullah? Yang dia panggil mubasyirat itu apa dia? Nabi kata, ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi-mimpi yang ada alamat, mimpi yang sadiqah, yang benar, yang syaitan tidak ada peluang untuk mengganggu. Itu di antaranya yang kita akan sebut nanti, mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu pastilah dia betul. Tapi yang ini ada hubungan dengan Muhammad, dengan nama tadi, dengan perasaan, dengan benda yang paling berharga. Apa dia? Ya Allah, saya cerita ke isteri saya, ke anak-anak saya,
Tapi Allah mungkin tak mau saya tunggu lama pun. Itu malam Jumaat. Hari Jumaat, dapat satu telefon daripada sebuah negeri, bukan Malaysia, luar Malaysia, mengatakan Datuk dijemput dalam suatu majlis yang sangat istimewa, yang hanya 7 orang sahaja yang boleh hadir majlis itu. Untuk saya dan isteri, tiket kapal terbang sudah pun ditempah, hotel sudah ditempah. Datuk kena bertolak pada petang ini juga, Jumaat petang. Apa majlis? Tidak boleh diberitahu. Saya dengan isteri bertolak keluar negara. Hari Sabtu pagi kami hadir satu majlis. Rupanya negeri ini dia telah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpan suatu khazanah yang tidak ada nilai, tidak ada harga. Khazanah itu ialah rambut Rasulullah secebis kain yang Nabi pakai, burdah, di malam Isra' Mi'raj. Nabi pakai burdah itu Isra' Mi'raj, itulah pakaian yang dia pergi Isra' Mi'raj. Kita faham Isra' Mi'raj, balik, dan kain itu ada secebis sebesar telapak tangan ini ada disimpan. Lepas tu ada rambut yang agak banyak, kepunyaan Ali bin Abi Talib, rambut Hasan bin Ali cucu Nabi, dan rambut Husin bin Ali cucu Nabi. Majlis itu 6 orang, 7 orang saja boleh hadir. Saya diletak di hadapan ketika semayang menghadap kiblat. Isteri di sebelah kiri saya. Dibawa oleh seorang pembawa kotak yang cukup cantik, berjalan, dan kami secara tidak payah disuruh, tak payah ditegur, tak payah diarah, semuanya berselawat atas Nabi. Dijunjung kotak itu kepada saya sebab saya di hadapan. Semasa pembawa itu hendak meletakkan kotak itu di hadapan saya, dia menjadi luluh, dia menjadi lemah, dia jatuh. Kotak itu kalau tidak sempat saya sambut, dia akan jatuh, mungkin pecah, mungkin bergecat. Tapi saya dapat menyambut kotak itu, letak, dan orang ini kita betulkan dia balik, dia menggetar, menggigil dan sebagainya. Baru saya disuruh buka kotak itu. Bila melihat dalam satu botol yang cukup indah, dalam itulah ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saya, kalau ada orang yang sanggup nak berbohong kepada orang lain, nak menipu orang lain dengan menggunakan peribadi Nabi, hatta menyebut hadis yang Nabi tidak sebut pun,
man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sahih. Sesiapa yang berbohong, Nabi tidak kata, dia kata Nabi kata, berbohong tentang hadis Nabi sahaja, orang itu menempah tempat dalam neraka. Kalau orang yang berbohong bukan rambut Nabi, dikatakan itu rambut Nabi, lebih teruk daripada hadis tadi. Dia menempah tempat dalam neraka. Kalau yang bukan baju Nabi, bukan burdah Nabi, dikatakan burdah Nabi, dia berbohong atas Nabi dan sebagainya, dia menempah tempat dalam neraka. Maka siapalah yang sangat berbohong itu? Maka saya atas keyakinan itu, dengan mimpi yang saya sebut tadi itu, saya tahu dan saya faham sangat itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya dibagi peluang? Ini bukan Malaysia. Malaysia memang mampu tak dapat. Saya orang yang pertama membuka, memegang dan saya cium dia. Saya tahu dia Rasulullah. Saya tahu dia rambut Rasulullah. Yang dahulu sekadar pernah memegang Rasulullah dalam mimpi. Nabi pernah pegang saya. Pernah peluk saya. Tapi itu mimpi. Ini bukan mimpi. Memang anggota Nabi. Maka ini cerita salah satu daripada rambut Nabi yang memang dia rambut Nabi. Saya dapat menciumnya, memegangnya, boleh merasai kehebatan Tuhannya. Ya Rasulullah. Teringat pada ketika, oh inilah dia yang saya mimpi, barang yang berharga, yang kamu hanya boleh pegang, kamu boleh cium sahaja, kamu tak boleh simpan, orang ambil balik. Rupanya itulah mimpi yang satu malam sebelumnya bermimpi. Dan saya telah mengucapkan terima kasih dengan isteri kepada mereka yang telah memberi kesempatan itu, dan telah saya bawa pulang. Air, saya minta izin daripada kerajaan kepada orang itu, saya nak rendamkan janggut itu, rambut bukan janggut, dia rambut itu dalam air yang terkena dengan rambut Nabi, dan mereka izinkan saya masuk dalam air itu memang saya bawa balik dan saya simpan air itu mungkin untuk selama-lamanya dan boleh diminum. Barakah Rasulullah SAW, atau sekurang-kurangnya rambut Nabi yang dicelup air itu masuk dalam rumah saya dan ada pada saya sebagai satu daripada tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai insan yang amat kita kasihi dan amat kita kagumi.